Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Zainuddin. Nombor pelajar 2020819912. Di sini saya akan membentangkan mengenai pengenalan An-Nasakh Mansukh. Okey, An-Nasakh Mansukh ini adalah merupakan elemen kedua terpenting bagi kita untuk mengetahui proses pengistibatan sesuatu hukum selain dari aspek bahasa. Okey, bagaimanakah telah terciptanya An-Nasakh Mansukh ini? Okey, An-Nasakh Mansukh ini telah tercipta apabila berlaku pada peristiwa Nabi SAW yang berhadapan dengan kata-kata orang Yahudi yang mengatakan bahawa Nabi SAW ini telah mereka cipta ayat Al-Quran sendiri. Maka turunlah satu ayat surah Al-Baqarah ayat 106 yang berfirman, "Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Okey. Yang bermaksud ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Maka ayat tersebut telah menjadi asas utama bagi membicarakan mengenai An-Nasakh Mansukh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hakimi bin Ahmad Sabri. No ID pelajar 2020828544. Subjek ISC 450. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai tajuk definisi nasakh, hikmah nasakh, pembahagian nasakh dalam perundangan Islam. Okey, baik, kita akan teruskan dengan definisi nasakh. Okey, dari segi bahasa ialah menghilangkan ataupun memindahkan. Okey, dari segi istilah pula, membatalkan sesuatu perbuatan dengan hukum syarak dengan dalil yang terkemudian ia menunjukkan pembatalan secara sahih atau damni, pembatalan secara kulli atau juz'i, atau menunjukkan dalil mengikut nas secara damni dengan dalil yang terdahulu. Okey, untuk pengetahuan semua, tidak berlakunya nasakh pada Al-Quran ataupun sunnah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Baik, seterusnya, bagi pembahagian nasakh dalam perundangan Islam terbahagi pada 4 jenis, iaitu yang pertama ialah nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah, yang ketiga nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran, dan yang keempat nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Okey, untuk pembahagian pertama iaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Okey, untuk bahagian ini jumhur ulama bersepakat untuk bersetuju kerana ia terjadi kerana disertakan dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran. Ini kerana kedudukannya adalah setara dan sama pada tahapnya. Ianya wajib beramal dengan tuntutannya. Bagi bahagian ini, ia terdiri daripada 3 jenis, iaitu nasakh tilawah dan hukum. Yang kedua ialah nasakh hukum tidak tilawah, dan terakhir ialah tilawah tidak hukum. Untuk bahagian yang kedua, nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Dalam bahagian ini, terdapat segelintir ulama' yang berselisih pandangan antaranya satu sama lain. Kerana sebahagian ulama' mengatakan bahawa ia wujud dalam Al-Quran. Antara ulama' yang mengatakan perkara tersebut ialah Imam Malik, Abi Hanifah, Jumhur Mutakallimin dan Mu'tazilah. Ulama' ini berhujah bahawa nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah adalah sangat mustahil kerana Sunnah merupakan wahyu Allah SWT. Ini dapat dijelaskan lagi dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Najm dalam ayat 3 hingga 4. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Maksudnya, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada perbezaan antara kedua-duanya, melainkan dari segi lafaz-lafaz Al-Quran. Al-Quran ialah lafaz-lafaz susunan Allah SWT, manakala lafaz-lafaz sunnah pula ialah susunan daripada Rasulullah SAW. Perbezaan ini tidak memberi impak untuk terjadinya nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Okey, untuk bahagian yang ketiga iaitu nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran. Bagi bahagian ini, jumhur ulama' membolehkannya. Contohnya ialah masalah ketika menghadap Baitul Maqdis yang diberitahu di dalam As-Sunnah, manakala di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menunjukkannya. Oleh itu, ketetapan tersebut dinasahkan oleh Al-Quran.
Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maksudnya, maka palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram. Imam Syafi'i menyatakan bahawa setiap apa yang ditetapkan as-sunnah sudah semestinya didukung oleh Al-Quran, dan setiap yang ditetapkan oleh Al-Quran sudah ditentu didukung oleh as-sunnah. Ini kerana hubungan antara as-sunnah dengan Al-Quran perlu sahala atau sejalan dan bukan pula bertentangan. Ini adalah salah satu sebab mengapa Imam Syafi'i menolak nas sah bersih ini. Okey, kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu nasakh as-sunnah dengan as-sunnah. Dalam bahagian ini pula terdapat 4 bentuk, iaitu yang pertama ialah nasakh mutawatir dengan mutawatir, yang kedua pula ialah nasakh ahad dengan ahad, yang ketiga nasakh ahad dengan mutawatir, dan yang terakhir sekali ialah nasakh mutawatir dengan ahad. 3 kategori yang pertama dibolehkan, manakala kategori yang keempat pula tidak dibolehkan oleh jumhur ulama kerana terdapat perbezaan pendapat. Contohnya dalam hal menasakh Al-Quran dengan hadis ahad. Adapun menasahkan ijma' dengan ijma' dan qiyas dengan qiyas ataupun menasahkan dengan kedua-duanya sekali, yang sahih tidak membolehkannya. Okey, mengenai syarat-syarat nasakh mansukh pula. Syarat-syarat nasakh mansukh ini mempunyai 5 perkara. Yang pertama ialah hukum yang dinasahkan itu adalah hukum syarak yang bukan ditetapkan. Okey, maksudnya dekat sini, hukum yang dinasahkan itu adalah merupakan perbuatan atau amalan seseorang mukallaf sahaja, dan ianya tidak boleh berlaku sama sekali pada akidah, ibadah dan lain-lain. Okey, yang kedua ialah dalil nasih hendaklah datang selepas daripada dalil mansukh. Okay, sebelum itu kita perlu tahu bahawa nasih itu ialah isim fa'il, iaitu isim pelaku yang bermaksud menasahkan, dan mansukh itu adalah isim maf'ul yang bermaksud dinasahkan. Maka dekat sini dalam sesuatu ayat perlu bermulanya dengan dalil mansukh dan selepasnya dalil nasih. Sebagai contoh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Maksudnya, aku dahulu melarang kalian dari menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Okey, mana mansuhnya kat sini? Mansuhnya dekat sini adalah melarang, iaitu yang berwarna kuning. Dan nasihnya dekat sini adalah ziarahilah kubur, yang berwarna hijau itu. Okey, yang ketiga ialah hukum yang dinasahkan adalah disabitkan dengan nas dan tidak tertentu dengan waktu-waktu tertentu. Okey. Yang keempat ialah nasakh mansukh ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, dan ianya tidak boleh berlaku sama sekali pada masa kini. Hal ini kerana penurunan Al-Quran telah terhenti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika zaman Rasulullah SAW berakhir, maka terhentilah penurunan Al-Quran. Sekiranya ada yang mengatakan bahawa proses nasakh mansukh ini berlaku pada masa ini, maka orang yang mengatakan itu adalah merupakan suatu penipuan. Kerana nasakh mansukh ini hanya berlaku setelah penurunan Al-Quran terhenti di zaman Rasulullah SAW. Okey, yang kelima ialah hukum yang dinasahkan adalah hukum yang berbentuk amali dan lain-lain. Maksudnya dekat sini, hukum yang dinasahkan adalah perbuatan, adalah bentuk-bentuk perbuatan dan amalan seseorang mukallaf sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus bin Abdul Wahid, ID student 2020834512. Baik, saya akan menyambung pembentangan daripada tajuk An-Nasakh dan kaitannya dengan penentuan hukum. Baik, dalam bahagian saya iaitu fungsi nasakh dan juga nasakh dalam Al-Quran terhadap hukum itu sendiri.
Okey, saya akan masuk sikit berkaitan dengan fungsi an-nasakh itu. Yang pertamanya adalah fungsi an-nasakh ini dapat menentukan sesuatu hukum dengan tepat mengikut keupayaan mujtahid. Sebab apa saya berkata begitu? Kerana keistimewaan ataupun ilmu yang dapat kepada seorang mujtahid itu adalah ilmu yang sangat berharga. Kan? Kenapa? Sebab Allah berikan ijtihad ini kepada seseorang yang layak sahaja. Tidak semua orang boleh berijtihad. Kan? Kalau berijtihad tapi tentang macam mana tisu dijadikan. Boleh juga kan? Tapi ijtihad dalam bab usul fiqh ni adalah lain. Sebab ini berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Okey, yang kedua adalah untuk memberi kefahaman mengenai hukum syariat secara beransur-ansur. Ini kita dapat tengoklah contoh yang paling dekat kan, iaitu penurunan ayat Al-Quran mengenai pengharaman arak secara berperingkat. Kan, iaitu sebanyak tiga peringkat lah. Okey. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa arak ni memberikan kepada kita manusia kemudaratan, kemudaratan dan juga memberikan kita ketidakseimbangan badan lah. Sebab apa? Sebab daripada arak inilah munculnya orang-orang yang menjadi pembunuh, menjadi penzina, menjadi perompak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak dapat mengawal diri. Arak. Sebab itulah ayat yang mana dahulu pada zaman Rasulullah, sebelum lagi zaman Rasulullah, amalan orang Arab jahiliah ni ialah meminum arak. Kerana itu sudah menjadi minuman biasa bagi mereka lah. Jadi disebabkan Islam telah datang, maka Allah turunkan ayat pengharaman arak ini secara berperingkat. Bimbang jika orang Arab jahiliah ni, orang Arab ni sebelum masuk Islam, bila dah masuk Islam dia terkejut, tiba-tiba boleh minum arak, kenapa? Dia jadi terkejut. Macam kita lah, contoh bangun tidur tu, bangun-bangun terus pergi bilik air. Terkejut tak? Terkejut kan. Apatah lagi kalau kita kena simbah dengan air, contoh. Jadi semua amalan kita ni kena secara beransur-ansur, maksudnya kena slow-slow je. Tak perlu nak terlampau. Contoh hari ni tak solat ni, dah lama tak solat ke, sebanyak 40 tahun tak semayang, tiba-tiba esok dah terus semayang, khusyuk 40 ni. Boleh jadi. Tapi itu secara mengejut. Yang ketiga ialah tujuan dia untuk memberi kemudahan dan juga semangat kepada umat Islam. Kenapa saya kata begitu? Kerana para ulama menyedari adanya ayat yang berkaitan tuntutan untuk orang Islam ni bersabar di atas rintangan dan juga tentangan yang dimulakan oleh orang kafir. Seperti dalam surah An-Nahl. Ayat 27, yang mana dikatakan, berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Lepas tu datang pula surah Al-Muzammil ayat yang ke-10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kita pergi pula kepada yang pertama. Nasakh dalam Al-Quran ni, yang pertama adalah nasakh pada hukum dan juga tilawah. Yang kedua, nasakh pada hukum tetapi tidak pada tilawah. Dan yang ketiga, yang terakhir, nasakh pada tilawah tetapi tidak pada hukum. Nampak senang kan? Nampak kira, nampak senang kan? Tapi kalau kita tengok betul-betul, kena hayatilah baru betul-betul faham, insyaAllah. So yang pertama adalah nasakh pada hukum dan juga tilawah. Maksudnya nasakh pada kedua-duanya sekali. Kita tengok contoh daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau berkata bahawa ayat Al-Quran pernah menurunkan berkenaan dengan kana fima unzila minal Quran 10 rad'atin ma'lumat yuharrimna summa nusikhna bi 5 ma'lumat. Apa maksud dekat sini? Maksud dia ialah di antara ayat yang diturunkan daripada Al-Quran adalah 10 kali susuan yang menjadikannya mahram. Kemudian ia dinasakhkan kepada 5 kali susuan yang diketahui. Riwayat Muslim. Seperti yang kita tahu bahawa
Imam Muslim ni meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Okay, jadi kita percayalah bahawa ayat ini pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan menjadi mahram. Okey. Okey, hadis ni menyatakan bahawa Al-Quran ni mempunyai ayat dan juga hukum yang berkaitan dengan kadar bilangan susuan, okey, yang mencukupi untuk menjadikan seseorang itu sebagai mahram. Okey, sebagai mahram. Okay, dengan adanya ayat yang asyara radha'ati ma'lumat yuharrimna, okay, diharamkan, maksudnya dinasahkanlah yang 10 kali susuan tu ditukar menjadi 5 kali susuan sahaja. Okay, dan kita tengoklah bahawa ayat ni dah tiada dalam Al-Quran dan hukumnya pun sudah tiada. Sebab apa? Sebab tidak diamalkan dari dulu. Okey, yang kedua, bahagian yang kedua ialah nasakh pada hukum tetapi tidak pada tilawah. Okey. Nasakh pada hukum, maksudnya nasakh pada hukum sahaja dan pada bacaan dia masih ada dalam Al-Quran. Ayat tu masih ada dalam Quran. Okey, apa contoh dia? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Okey. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Yang mana ayat ini menceritakan mengenai seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang sangat banyak, maka dia perlu mewasiatkan harta tersebut kepada ibu bapa dan juga kaum kerabat. Okay? Dan ayat ini telah hukum ini telah dinasahkan, okay? Dinasahkan kepada hukum dan juga ayat yang barulah. Jadi ayat di sini masih ada, cuma hukumnya sudah ditukar kepada ayat yang baru. Okay? Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 11 hingga 12. Dekat situ ada ilmu miras. Okay, maksud dia hukum untuk memberikan wasiat kepada ibu bapa dan juga kaum kerabat ini sudah dinasahkan. Okay, ditukarkan apabila seorang itu meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, maka dia perlu mewasiatkan hartanya kepada segala ahli keluarga yang ahli waris yang tinggal. Okay, seperti dalam ayat 11 hingga 12 surah An-Nisa ni. Okey, dan yang terakhir kita tengok pula nasakh pada tilawah akan tetapi tidak pada hukum. Maksud dia ayat ni memang dah tak ada lah. Cuma hukum dia masih lagi terpakai. Okey, ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an berkenaan dengan beliau pernah menyatakan bahawa ayat Al-Quran yang akan disebut ini pernah diturunkan, iaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma albattah. Maksud dia apa? Orang lelaki tua dan juga perempuan yang tua, apabila kedua-duanya berzina, maka rejamlah kedua-duanya. Okey. Baik, berdasarkan apa yang Umar Al-Khattab kata ni, ayat Quran berkenaan asy-syaikhu wasy-syaikhatu ni, ramai ulama yang berselisih pendapat. Sebab apa? Sebab semasa pengumpulan Al-Quran berlaku, Sayyidina Umar tidak meletakkan ayat ini dalam Al-Quran. Okay, ulama berselisih pendapat. Sebab apa? Sebab dikatakan bahawa Sayyidina Umar ni hanya dia seorang je yang mendengar ayat wahyu ni daripada Rasulullah sendiri. Dia mendengar ayat-ayat ni daripada Rasulullah. Dia seorang je tahu. Okay? Tapi ada juga riwayat lain mengatakan bahawa ada seorang sahabat lagi iaitu Sa'id bin Musayyib yang juga mendengar asy-syaikhu wasy-syaikhatu ni hingga habis daripada Sayyidina Umar. Okey. Dan antara sebab-sebabnya yang ulama berselisih pendapat mengenai ayat ini ialah yang pertama, kenapa Sayyidina Umar dia tak nak meletakkan ayat Al-Quran ni ke dalam Al-Quran. Sebab apa? Dalam proses pengumpulan Al-Quran dia tak nak letak. Okey, sebab Sayyidina Umar ni dia seorang je dengar dan dia risau kalau dia letak dalam Al-Quran ni membuatkan orang lain menuduh dia yang dia ni menambah-nambah ayat Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia seorang je yang dengar. Orang lain tak banyak dengar. Sahabat-sahabat lain pun tak ada yang dengar ayat tu. Okey? Itu yang pertama sebab. Yang kedua adalah kenapa Sayyidina Umar ni kita tahu dia seorang yang berani. Dia seorang yang tegas. Dia seorang yang garang dan sebagainya. Dan lagi dalam bab Islam, kenapa dia juga tak nak sungguh-sungguh letakkan ayat ni dalam Al-Quran? Sedangkan kalau dia yakin bahawa ni ayat Al-Quran pada asalnya, kenapa dia tak letakkan? Okey, dan
Inilah sebabnya antara kenapa ulama berselisih pendapat bahawa ayat ini bukan ayat yang dinasahkan. Tak ada kaitan lah dengan Quran senang cerita. Mungkin ini kata-kata daripada Rasulullah dan sebagainya. Jadi dekat situ berselisih pendapat lah, tapi mengikut jumhur ulama mengatakan bahawa ayat ini ialah ayat yang datang daripada wahyu. Okey, datang daripada wahyu. Sebab apa? Kita percaya bahawa semua sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang yang benar. Okey, orang-orang yang paling dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka ekoran daripada ayat yang diturunkan Asy-Syaikhu wa Syaikhatun ni sudah ada dalam Quran. Nama pun nasakh pada tilawah, tetapi hukum fajlidu ma'al batah ni iaitu rejam ada dalam Al-Quran. Okey, ada pun ayat mengenai az-zaniyatu waz-zani. Okey, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ni hukum dengan surah Sebat. Itu bagi dengan ghairu muhsanan. Kalau wa muhsan, kalau bagi yang dah berkahwin, hukum dia sama juga merejam. Maksudnya hukum dia masih ada, tetapi ayat yang telah dinasahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Iqbal bin Mahno. Nombor pelajar saya 2020602744. Saya akan membahaskan tentang apa yang boleh dinasahkan atau menasahkan dan hikmah nasah. Apa yang boleh dinasahkan atau menasahkan? Terdapat beberapa pembahagian yang kita boleh fahami. Yang pertama, nas-nas Al-Quran boleh menasahkan di antara satu sama lain. Ini kerana kesemua nas ini sama dari sudut kekuatan kedudukannya. Yang kedua, Al-Quran boleh dinasahkan oleh sunnah yang mutawatir. Kerana sunnah yang mutawatir sama dengan Al-Quran dari sudut qat'iyah al-thubut. Yang ketiga, hadis-hadis ahad boleh untuk menasahkan antara satu sama lain, atau ia juga boleh dinasahkan dengan nas yang lebih kuat daripadanya. Yang keempat, ijma' tidak dibenarkan untuk menasahkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini dinyatakan kerana apabila suatu nas itu dilalahnya qat'i, maka ia menjadi penghalang untuk berlakunya ijma' atas sesuatu yang menyelisihinya. Seterusnya, yang kelima, dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah tidak boleh memasukkan ijma'. Perkara ini dinyatakan kerana sesuatu yang memasukkan perlulah wujud kemudian daripada sesuatu yang dimasukkan, sedangkan dalil-dalil ini telah datang terlebih dahulu daripada ijma'. Walaupun ijma' sebagai dalil syarak, ia tidak dianggap sebagai hujah melainkan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ijma' ulama' ini terbina berdasarkan dalil Al-Quran dan juga Al-Sunnah ataupun qiyas. Tidak boleh untuk dinasahkan dengan ijma' yang lain. Terdapat ijma' ulama' yang terbina berdasarkan mashalah, maka ia boleh dinasahkan dengan ijma' yang lain. Okey, kita tengok kepada hikmah nasah pula. Apa yang kita lihat ada 5. Okey, yang pertama, hikmah nasah ini melindungi kepentingan dan faedah manusia, di mana faedahnya kadang-kadang berubah mengikut keadaan. Yang kedua, dasar Islam yang tidak membembankan umatnya dan ia merupakan separuh dari hukum secara bertahap diturunkan sehingga orang-orang tidak merasa terbeban dan dapat menerima petunjuk hukum yang dibawa oleh Islam. Yang ketiga, hikmah nasah juga memperbaharui hukum syarak dan mengembangkan perundangan Islam. Ini menunjukkan bahawa terdapat sesetengah hukum Islam yang diturunkan pada peringkat permulaan Islam hanya sesuai dengan era dan masyarakat pada masa itu. Yang keempat pula, ia juga mempermudahkan dan memberi peluang kepada umat Islam, terutamanya masyarakat Arab yang bergeluman dengan adat jahilah secara beransur-ansur meninggalkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir, hikmah nasah dan mansuh serta penuraian Al-Quran secara beransur-ansur adalah bertetapan dengan sifat manusia yang lemah. Ini untuk memudahkan manusia memahami dan menghayati tuntutan dan pelaksanaan syariat dengan lebih tenang. Kesimpulannya, segala hujah dan juga penjelasan yang telah diterangkan sebelum ini mengenai konsep nasakh dalam penentuan satu hukum itu amatlah penting. Maksudnya kerana apa? Kerana nasakh dan mansukh ini
dimasukkan dalam ilmu usul fiqh, iaitu dalam menentukan suatu hukum syariat Islam. Okey. Apa pun kita tak boleh nak buat jalan ini merupakan jalan yang terakhir. Sebab apa? Sebab sesuatu hukum yang dijalankan adalah mengikut peredaran zaman. Seperti sekarang kan, musim pandemik COVID-19, kita tahu baru-baru ini pun ada Majlis Fatwa mengeluarkan hukum berkenaan dengan solat berjemaah secara jarak. Padahal kita sebelum ni dengan biasanya solat secara berjemaah, rapat dan sebagainya kan. Maka apa lagi? Solat Jumaat pun sekarang sampai ada yang 2-3 orang saja. Kan, ada yang 5 orang, 12 orang. Padahal kalau tengok kita belajar, solat Jumaat ni memulakan sekurang-kurangnya 40 orang jemaah. Tapi itu semua ialah asas hukum yang mana boleh dijadikan kayu pengukur untuk mengeluarkan hukum yang lain mengikut peredaran zaman itu sendiri. InsyaAllah lah. Kan? Tapi hukum yang dikeluarkan oleh ulama yang muktabar lah, yang betul-betul mendalami ilmu hukum agama Allah ini. Ini insya-Allah. So kita sebagai umat Islam perlulah menghayati ilmu agama Allah ini, dan lagi saudara-saudari sekalian yang mana menjadi ustaz-ustazah depan saya ni. Semoga kita semua ni dapat membawa agama Allah ni dalam keluarga sendiri dan juga di luar sana. Kita kena bentuklah agama ini dalam keluarga terutamanya daripada luar. Sebab apa? Sebab nak bentuk umat Islam yang sebenar, kalau tidaklah kerana seorang dalam satu keluarga tu membentukkan keluarganya, maka insya-Allah seluruh umat Islam akan aman harmoni dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.